What's up guys? Selamat datang ke channel AR Reactions. Pada kali ini saya akan berkongsi satu video yang menarik. Sebelum itu, silakan subscribe, like, komen dan share video ini. Selamat menonton. Hai, salam sejahtera. Nama saya Haridas. Saya adalah pengasas untuk Defend People's Rights Group. Saya seorang aktivis hak asasi manusia. Okey, hari ini saya nak buat satu video untuk menjelaskan cara-cara menghapus ego dalam orang-orang Melayu yang resis. Okey, bukan saya nak hapuskan orang Melayu yang resis, ego mereka, cara-cara dia macam mana kita boleh hapuskan. Itu yang saya nak nyatakan dalam video ni. Okey, video ni harus ditonton oleh semua Melayu yang resis, okey, dan juga tokoh-tokoh Islam. Okey, pasal skop yang saya nak cover dalam video ni bukan pasal dua mamat yang spray signboard baru-baru ni, yang mereka spray perkataan bahasa Cina dalam signboard. Okey, saya nak cover 4 perkara yang saya nyatakan dalam slide ni. Okey, lebih kepada ketuanan Melayu dan hak istimewa Melayu, semua tu lah. Okey, boleh baca dalam skrin ni 4 perkara yang saya nyatakan. Saya akan go through satu demi satu. Okey, so sebelum tu saya nak nyatakan, saya nak bagi tahu definisi untuk apa yang saya maksudkan Melayu yang resis. Okey, boleh dikatakan dekat Malaysia ni ada lebih kurang 3 jenis lah. Satu, resis yang pekat. Resis yang pekat tu seperti yang orang-orang yang macam nak spray perkataan bahasa Cina ataupun bahasa lain selain daripada bahasa Melayu dekat signboard pun mereka tidak boleh terima. Ini semua resis-resis yang pekat lah. Okay, lagi satu macam Papa Gomo. Dulu dia pernah buat satu video, dia cakap kena hapuskan hak undi orang Cina. Okay, so ini semua resis-resis yang pekat yang harus disumbat dalam penjara. Okay, tapi tak tahulah apa sistem Malaysia. Mereka ni masih merayau di luar dan mengganggu ketenteraman negara ni. Okey, saya tak tahu apa tindakan polis yang polis sedang ambil sehingga mereka masih ada duduk di luar. Okey, dan yang tahap yang lagi satu macam resis tai kucing, macam Zamri Vino dan Zakir Naik, yang mereka menggunakan Islam untuk merendah-rendahkan kepercayaan agama lain. Okey, itu lagi satu jenis resis lah. Yang lagi satu resis, tahap dia yang kurang pekat. Mereka percaya mereka ni bukan resis, tapi sebenarnya mereka resis. Okey, semua yang menentang hak sama rata adalah resis, di mana orang nak diskriminasikan bangsa, segelintir bangsa yang lain. Itu bermaksud once ada unsur-unsur awak nak diskriminasi bangsa lain, itu resis namanya. Itu nama resis. Okey, jadi awak tak perlu bangga sangatlah awak ni manusia yang pemikiran yang terbuka. Tak ada. Once awak menentang hak sama rata, awak adalah resis. Awak tanya diri awak sendiri sekarang, adakah awak menentang hak sama rata? Ada, awak resis. Awak tonton video ni. Semua resis-resis yang pekat, resis-resis yang tai kucing dan juga resis yang tak pekat yang saya maksudkan ni, awak harus menonton video ni. Okey, saya nak nyatakan macam mana ego orang boleh dihapuskan. Okey, dengan menggunakan demokrasi, sistem demokrasi, dengan jalan undang-undang. Bukan nak pergi perang lah, ambil parang lah, turun ke street lah, tak payah. Okey, dengan menggunakan hak undi saja, benda ni semua boleh checkmate. Okey, tak ada apa pun, orang saja bising. Okey, semua orang yang mengatakan jangan mempersoalkan ketuanan Melayu, hak istimewa Melayu tu, okey, awak tanya diri sendiri. Okey, awak ni bodoh. Okey, awak jangan cuba ugut. Awak tak faham apa kebolehan di sistem demokrasi. Awak jangan buat bunyi. Okey, awak jangan cuba ugut. Hanya orang bodoh yang akan akur, okey, akan surrender kepada
ugutan awak. Okey? Orang-orang yang pandai cerdik macam kami ni, tak ada. Kami tak akan layan, okey, kata-kata awak macam tu. Yang berigo. Awak ni manusia sama macam saya. Dari segi apa awak sudah melebihi saya? Bodoh. Okey? Awak jangan lupa awak ni manusia. Siapa awak untuk cakap jangan mempersoalkan hak istimewa Melayu. Okey? Saya nak bagi ilmu kepada awak untuk memahami lebih dalam apa itu sistem demokrasi. Okey, macam mana undang-undang ini sebenarnya berfungsi. Okey? Jangan cuba memperalatkan perlembagaan dengan raja-raja Melayu, okey, untuk menakut-nakutkan kami. Tidak. Okey? Hanya orang-orang yang kurang faham tentang undang-undang akan takut. Kami tidak. Okey, saya nak pergi satu demi satu. Okey, sebelum tu saya nak sentuh pasal dua mamat ni yang spray ni, itu adalah kesalahan jenayah. Bodoh dia cakap apa dia hormat perlembagaan lah dia pergi spray. Bodoh. Perlembagaan hanya mengatakan bahasa Melayu adalah bahasa rasmi. Dan juga perlembagaan tidak menghalang kita tidak boleh guna bahasa lain. Okey? Cuba faham secara keadilan apa guna signboard. Signboard ni dah bagi tahu apa pengguna jalan tu, okey? Apa nama street tu, apa nama jalan tu, okey? Dan apa dia punya direction dia. Itu saja. Itu nak kegunaan signboard. Kalau tak ada nama, tak ada bahasa Melayu dalam signboard, awak marah, saya terima. Baru ada pelanggaran dari segi perlembagaan. Kan ada perkataan yang jelas dengan bahasa Melayu. Okey? Dengan tu sudah fulfill lah bodoh perlembagaan yang yang diminta oleh perlembagaan. Tulisan-tulisan yang bahasa lain yang tambahan tu, okey, bagi kemudahan pengguna jalan raya yang bangsa lain. Okey? Kalau awak tak boleh terima benda tu, maksudnya awak ni resis pekat. Bodoh. Dengan spray benda tu, awak sudah melakukan satu kesalahan, merosakkan harta benda awam. Awak harus dihukum. Kalau polis tak tangkap dua-dua mamat ni dan charge di mahkamah, saya sebagai aktivis asasi manusia, saya akan menentang salah laku polis. Awak tengoklah penyudahan kes ini nanti. Saya nak tengok mana dua mamat ni dari. Bodoh punya orang. Okey, saya datang kepada resis-resis yang lain, termasuk resis-resis pekat tu. Okey? Yang pertama, kegagalan tokoh Islam yang bagi ceramah lah, itulah, inilah, okey, semua tu. Okey? Orang harus ingat, kau orang masih gagal. Kerana ada banyak orang Melayu yang tak erti kemanusiaan. Okey? Kita cakap aja pasal hak sama rata, mereka marah. Mereka cakap kami ni resis pula. Faham tak? Kefahaman kemanusiaan mereka begitu cetek. Apa orang buat ajaran? Perlembagaan ada. Okey, nanti saya datang kepada bahagian tu. Orang kan tokoh agama Islam bagi ceramah pasal agama. Bagaimana orang boleh biarkan mereka tak faham kemanusiaan mereka sehingga mereka tak boleh layan manusia yang lain sama rata? Mereka cakap itu hak mereka. Mereka tak faham itu adalah pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran dari segi agama. Mereka tak faham apa orang buat. Okey? Pastikan awak buat ajaran kemanusiaan kepada orang Melayu. Selepas mereka membawa, kebanyakan orang Melayu sudi untuk terima hak sama rata, baru saya akan menerima. Okey, tokoh-tokoh agama Islam di Malaysia membuat ajaran Islam yang betul. Saya tidak menghina Islam, saya tidak salahkan Islam. Saya hanya salahkan pengajaran yang sedang dilakukan sehingga apa sudah jadi. Silap mereka di mana? Saya Hindu. Okey? Kalau seorang datang bagi tahu saya semua Hindu harus diberi layanan istimewa, saya akan menentang, saya akan lawan. Bodoh apa awak cakap, saya akan lawan. Kan Tuhan cipta semua manusia harus diberi layanan yang sama. Sebagai Hindu saya faham.
Sebagai Islam, mereka mengapa tak faham? Saya tak percaya Islam saja buat ajaran yang salah. Saya tak percaya. Ada something wrong somewhere. Okey, apa ajaran yang sedang dilakukan di atas sana sehingga negara jadi macam ni? Okey, mereka sentuh pasal perlembagaan, itu tak apa, saya boleh jelaskan dengan cara lain. Tapi masih tokoh-tokoh yang mengajar ajaran agama harus dia kena maintain dia punya standard, di mana dia kena ajar Tuhan ni satu. Semua manusia, semua ciptaan ni harus diberi layanan yang sama rata. Mana boleh Melayu diberi hak istimewa? Okey? Mengapa mereka tak faham? Jadi itu poin pertama saya. Okey? Kegagalan tokoh Islam di Malaysia. Okey? Yang kedua, yang Melayu yang resis ni harus faham batasan, limit. Okey, limitation untuk perlembagaan dan juga raja-raja Melayu. Okey? Rukun negara yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Poin nombor 1. Okey? Ada juga menyatakan rukun negara kesetiaan kepada raja dan negara. Okey? Di sana kita nak ikut Tuhan dulu ke kita nak ikut raja dulu? Tanya dulu. Okey? Pergi tanya raja-raja Melayu, kami kena ikut dia ke ataupun Tuhan kalau ada contradiction. Okey? Satu. Okey? Prioriti yang mana satu kami nak ikut? Ikut. Saya cakap Tuhan. Saya hormat kepada raja-raja Melayu, saya hormat perlembagaan, saya hormat undang-undang Malaysia. Tapi apabila wujudnya percanggaan dengan keadilan, saya nak ikut siapa? Itulah soalan dia. Okey? Hak istimewa Melayu, ketuhanan Melayu, hak istimewa Bumiputera, ini semua dah melanggar keadilan dan hak asasi manusia dan juga ajaran agama. Okey? So, saya nak ikut yang mana satu? Keutamannya kepada siapa? Mestilah Tuhan. Okey, pergi tanya raja-raja Melayu, kalau ada contradiction, nak ikut Tuhan ke, cara Tuhan ke, cara raja-raja Melayu. Yang poin 1. Okey. Perlembagaan. Walaupun dia undang-undang tertinggi dalam negara ni, masih dia undang-undang. Dia kena patuh kepada siapa? Semua rakyat harus patuh kepada undang-undang. Undang-undang kena patuh kepada siapa? Undang-undang kena patuh kepada keadilan. Okey. Ini semua kefahaman orang yang tak betul begitu cetek pasal tu bising. Okey. Perlembagaan hanya undang-undang. Walaupun dia undang-undang tertinggi, saya pun hormat, tapi tiada satu perkara dalam perlembagaan pun ada hak untuk melanggar keadilan. Faham? Okey, saya nak terangkan di mana hak istimewa Melayu ni melanggar keadilan. Okey? Okey, keistimewaan dari segi bahasa Melayu adalah bahasa rasmi. Saya setuju. Okey? Agama Islam adalah agama rasmi. Saya setuju pasal majoriti dalam negara ini agama Islam. Okey, majoriti bangsa di negara ini adalah Melayu. Saya terima bahasa Melayu adalah bahasa rasmi. Benda tu semua saya tak sentuh. Saya hanya menentang dari segi ekonomi. Okey? Di mana apa cukai dia? Cukai setiap rakyat dikutip sama rata. Okey? Kalau kita fikir pasal sumber punca pendapatan kerajaan lah. Okey, satu dia ambil tax, kedua dia ambil natural resources. Okey, sumber alam. Okey? Sumber alam ni datang dari siapa? Itu pemberian Tuhan. Okey? Dia dapat income daripada natural resources, dia daripada Tuhan dan juga kutipan cukai daripada rakyat secara sama rata. Apabila dia ambil satu sumber daripada pemberian Tuhan, bukankah itu kena bahagi sama rata kepada semua rakyat? Dan bukankah dia kutip cukai secara sama rata? Bukankah harus dibagi dengan sama rata? Kalau dia ambil, bagi satu bangsa lebih, yang lain dapat kurang pasal satu bangsa itu dah bagi lebih. Okey? Itu namanya ketidakadilan sudah wujud di sana. Dia melanggar
keagamaan dari segi dia melanggar pemberian Tuhan tu, dia bagi secara tidak rata. Okey? Dan dia kutip cukai sama rata, dia bagi lebih satu bangsa kurang. Sudah wujud ketidakadilan. Jadi undang-undang ni mengapa tiba-tiba sudah langgar keadilan ini? Faham tak? Benda tu dah wujud. Kita kena fikir macam mana kena pindah balik benda tu. Yang hak istimewa menjadi macam mana nak jadikan hak sama rata. Kita harus fikir. Kita tak boleh ikut kesalahan-kesalahan orang yang sebelum ni buat. Kita tak boleh sebut ada dalam perlembagaan. Kita kena faham benda tu adil atau tidak. Kalau tidak adil, apa-apa undang-undang mengikut perubahan masa, kita dapati mungkin 10 tahun yang lepas, 50 tahun yang lepas, benda tu mungkin nampak macam adil. Apabila perubahan masa, kita mungkin dapat ada sedikit perkara dalam undang-undang ni tidak adil. Jadi kita kena ubah soal ke undang-undang mengikut perubahan masa tu. Faham? Jadi orang tak payah bising sangat. Orang kena mula faham erti kemanusiaan, di mana awak kena faham kita semua cipta dengan Tuhan yang sama. Setiap manusia ni harus dilayan secara sama rata. Itu kefahaman kemanusiaan. Itu adalah kelemahan ada pada diri anda semua yang resis-resis ni. Awak yang kena ubah, bukan kami. Dan juga perlembagaan-perlembagaan ni harus berubah. Bukannya kami kena tunduk kepada undang-undang yang tidak adil. Okey? Jangan putar belikkan fakta saya di mana saya tak hormat perlembagaan. Saya hormat perlembagaan, saya hormat Raja-Raja Melayu, saya hormat kepada undang-undang perlembagaan. Semua tu saya hormat, tapi ada sedikit perkara saya nyatakan yang ketidakadilan. Okey, saya dah terangkan apa sebab dia. Jadi saya minta pindaan yang adil. Pindaan yang adil maksudnya sama rata lah. Dari segi ekonomi saja saya minta, bukan saya minta semuanya. Saya tak kacau benda lain seperti hak bahasa Melayu dengan hak agama Islam di negara ini. Saya tak kacau. Faham? Okey? Okey, sekarang Melayu ni dia punya ego. Bukan saya cakap Melayu saja resis. Semua bangsa ada resis. Okey? Bukan saya rendah-rendahkan orang Melayu, tak ada. Manusia ni semua bangsa ada yang jahat, ada yang baik, ada yang resis, ada yang tak resis. Itu saya akur, saya terima. Bukan saya cakap bangsa saya ni great, tak ada. Okey? Tapi impact yang diberi apabila Melayu bertindak resis adalah amat besar untuk rakyat Malaysia. Kerana benda tu dah dinyatakan dalam perlembagaan. Maksudnya rasism yang berlesen boleh buat. Di undang-undang tertinggi di negara sudah ada dinyatakan. Jadi semua kena patuh, semua kena ikut. Adil kata adil kena ikut sehingga dia pindah. Bukan sehingga mati sehingga dia dipindah saja. Ada proses dalam demokrasi. Bukan dia tak cakap saya tak boleh ubah, tak ada. Orang saja memperbodohkan rakyat. Benda tu boleh pindah. Okey? Okey. Kalau Melayu ni sekarang, walaupun semua bangsa ada resis, Melayu punya rasism ni, bukan saya cakap semua Melayu lah. Yang saya nyatakan tadi sajalah, yang ada dia menentang sehinggalah dia ada golongan yang menentang sama rata tu, hak sama rata tu, consider resis. Okey, impact dia lain kepada semua rakyat Malaysia. Okey, sekarang semua pemimpin yang ahli politik dia takut untuk menyentuh pasal hal-hal ini, kecuali aktivis macam saya lah. Kami tak ada apa keperluan dari segi undi orang Melayu kan. Kami ada nampak aja tidak keadilan, kami akan suara, kami tak ada hal, no problem. Tapi politician ni dia takut lah, dia risau. Kalau saya sentuh benda ni dalam parlimen ke mana-mana, nanti Melayu akan marah. Dia takkan undi kami. Macam mana parti kami akan merosakkan kami akan kalah lah dalam pilihan raya kalau mereka buat sesuatu yang bertentangan dengan harapan orang-orang Melayu. Okey. Jadi apa kata idea saya lah, apa kata wujudkan satu parti yang ada orang Melayu non-Malay saja. Orang Melayu tak ada. Di mana orang Melayu tak payah undi lah. Awak tak payah undi. Pergi macam tu. Awak pergi. Awak nak undi siapa pun boleh. Awak undi saya pun boleh. Tak nak pun boleh. Tak ada hal, no problem. Saya tak perlukan undi awak.
Kalau kita wujudkan, kalau kami, memang saya nak wujudkan, saya bagi peluang terakhir kepada Anwar. Okey? Pasal saya ni aktivis asasi manusia. Saya benci apabila buat benda yang tidak adil kepada rakyat. Saya nak semua rakyat diberi layanan yang sama. Saya rasa tercabar, apa ni orang Melayu sedang ugut politician dan politician pun kencing. Dia takut, kencing dengan ketakutan. Bukan kencing untuk tipu, kencing untuk takut. Dia takut untuk menegakkan keadilan ini. Okey, mereka takut pada orang Melayu. Okey, jadi planning saya, apa kata kami wujudkan parti bukan Melayu? Okey, just imagine India dengan China saja dia ambil lebih kurang populasi mereka cover 30% dalam negara ni. Okey, yang parti-parti yang sedia ada ni dia ambil undi kami, dia dapatkan kuasa dengan undi kami, lepas tu mereka pijak dengan macam ni. Dia cakap kami tidak boleh dilayan secara sama rata oleh kerana ada beberapa perkara di dalam perlembagaan. Apakah kami ni bodoh ke? Mengapa kami kena undi kepada kamu? Apabila awak nak bagi layanan macam third class citizen dalam negara ni, mengapa kami kena undi kepada kamu? Itu soalan saya lah. Okey? Jadi awak ambil undi kami, okey? Awak dapat kuasa, lepas tu awak layan kami macam ni. Okey? Ini tidak adil. Jadi kami nak, kalau tidak beri layanan yang sama rata, kami akan wujudkan parti dan berlis. Itu adalah demokrasi. Jangan buat bising. Okey? Saya langgar undang-undang lah. Saya menggugat keharmonian negara lah, bodoh. Yang gugat keharmonian tu siapa? Yang minta sama rata ke? Sama rata awak kena faham maksud dia. Adakah saya suruh menindas orang-orang Melayu? Saya hanya suruh memberi layanan yang sama kepada semua bangsa termasuk orang Melayu. Maksudnya hak orang Melayu pun dijaga, bukan hak yang disebutkan dalam perlembagaan. Hak sebagai manusia dilayan secara sama rata. Satu-satunya parameter yang hendak dibuat selepas hak sama rata itu adalah equity, di mana orang miskin harus diberi bantuan yang lebih. Itu adalah tanggungjawab kerajaan. Saya faham. Tapi hak sama rata tu kena ada dalam perlembagaan. Ikut ini kena ada pada dasar, di mana kita boleh adjust benda tu mengikut keadaan rakyat, yang mana miskin, yang mana tak miskin, macam tu. Perlembagaan ini sukar untuk diubah suai tanpa majoriti 2/3 ahli parlimen. Faham tak? Ini semua sudah terbalik. Hak orang Islam, hak istimewa orang Melayu duduk dalam perlembagaan. Okey? Itu yang merumitkan sekarang, dan bagi layanan yang sama rata untuk semua rakyat. Bukan ahli politik dia nak buat, dia tak boleh buat pasal Melayu ugut. Pasal ni tokoh-tokoh Islam ni dia masih gagal untuk mengajar mereka kemanusiaan. Oleh kerana ajaran kemanusiaan itu hilang. Okey, jadi Melayu ni sentiasa diajar, itu adalah hak mereka. Sebenarnya itu adalah satu pelanggaran hak asasi manusia. Yang hak istimewa yang mereka cakap ni itu sudah melanggar keadilan, sudah melanggar pemberian Tuhan, dan juga yang hak asasi manusia semua sudah terlanggar. Okey, jadi kita tak boleh ikut lagi. Okey, jadi orang kena ubah untuk maintain pemerintahan. Kebanyakan pemerintah ni di negara ni orang Melayu. Kalau orang nak mencabar lagi, okey, mendiskriminasikan kami lagi macam ni, itu berterusan, katakan benda ni berterusan, okey, kami tak ada pilihan lain. Okey, kami akan buat satu parti untuk bukan Melayu. Kami akan rampas kuasa pemerintahan orang Melayu. Tak ada, bukan untuk menindas Melayu, tak ada, untuk memberi layanan yang sama. Okey, saya nak menegas benda tu. Tak ada yang lebih. Orang bukan Melayu menang pun dia tak boleh, dia bukan jadi special, tak ada. Tak ada, no such thing as special. Semua sama saja, equal saja ada. Special tak ada. Okey? Okey, lagi satu benda. Katakanlah orang bukan Melayu mengambil alih kuasa. Okey, kalau wujudnya parti bukan Melayu akan jadi equal fight pasal
populasi Melayu dengan non-Malays, kalau campuran semua non-Malays akan jadi equal fight akan jadi. Okay, mungkin parti orang Melayu akan menang ataupun parti bukan Melayu akan menang lah. Okay, in future inilah politik Malaysia. Okay, dengan ada satu kumpulan parti yang menyokong istimewa Melayu, satu kumpulan yang tidak menyokong, hanya menyokong hak sama rata. Itu adalah future politics in Malaysia. Okay, so katakan menang bukan maksudnya menang, katakan orang parti bukan Melayu dan menang bukan maksudnya dia terus boleh tukar perlembagaan, pasal dia perlukan 2/3 sokongan ahli parlimen. Itu pun kami ada cara lah. Pasal apa? Bukan semua orang Melayu yang tidak menyokong hak sama rata. Ada juga yang Melayu yang open minded sokong hak sama rata. Bilangan itu akan semakin meningkat apabila mereka faham apa itu kemanusiaan. Okey? Jadi seperti saya nyatakan tadi, in future kita punya politik ini saja. Yang sokong hak sama rata, yang tidak sokong. Yang tidak sokong ni semakin akan berubah menjadi sokong hak sama rata dengan mereka kefahaman kemanusiaan mereka meningkat. Jadi yang menyokong hak sama rata ini akan meningkat dan mereka akan jadi kerajaan pemerintah dan perlembagaan satu tahap akan berubah menjadi pidana akan berlaku, hak istimewa itu akan jadi hak sama rata. Tapi in between macam mana nak berhentikan hak istimewa ni sebelum pindahan perlembagaan dibuat. Okey, boleh buat. Okey, kalau kami jadi kerajaan pemerintah, boleh buat dengan alasan keadilan, di mana kan orang Sabah dan Sarawak sekian lama, okey, walaupun mereka diberi hak istimewa Bumi Putera, kalau saya percayalah, kalau kita perhatikan infrastruktur di Sabah dan Sarawak amat tidak membutuhkan. Okey, jadi saya percaya ada berlaku pembahagian yang tidak adil, ada unsur-unsur penipuan. Dengan itu kita masih berhutang kepada orang Sabah dan Sarawak dan banyak duit harus dibayar balik. Okey, dengan alasan itu semua yang keistimewaan orang Melayu dari segi ekonomi harus diberhentikan serta-merta, kena bayar hutang dulu kepada orang Sabah dan Sarawak. Dengan alasan itu, kalau non-Malays take over the power, immediately benda ni diberhentikan. Okey, itu akan jadi satu bantuan untuk orang Melayu untuk mereka belajar berdikar. In between kita tukar semua menjadi sama rata, di mana harus berdikari pada masa itu. Okey, tak ada special rights, tak ada apa benda, tak ada yang special, semuanya equal. Okey, jadi message yang saya nak sampaikan dalam video ni, tak payahlah sombong sangat yang Melayu ni kami ada hak lah, itulah ini, tak payah sombong sangat. Okey, kami sudah datang, benda tu lama-lama akan jadi tidak ada lah, tak ada benda, we all equal. Okey, awak lompat mana pun, okey, awak buka silat pun tak guna. Okey, awak tak boleh lawan dengan proses demokrasi. Faham? Okey, itu saja mesej saya. Okey, saya tahu yang saya berjumpa dengan Melayu-Melayu yang resis, awak akan maki ambon saya dalam komen. Saya tidak akan layan, pasal saya busy dengan macam mana implement proses ini, pemerintahan macam ini yang adil dan sama rata. Jadi saya tidak ada masa untuk layan komen-komen bodoh orang. Okey, dengan ini saya habiskan video saya di sini. Sekian, terima kasih.